Suratul Anbiya ayat yang ke-47. Kita sediakan masing-masing sediakan buku i'rab tadi yang ada tu. Kemudian kita punya nahu nahu kamus siapkan. Kita selang-seli dengan selepas terjemahan kita buatkan tengok i'rab dia. Kemudian kita tengok pada kedudukan tata bahasa kalimah daripada ayat yang kita baca itu Baik, kita mulakan daripada ayat 47 suratul Anbiya Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad, dan demi sesungguhnya. Dan demi sungguhnya ada 47. Okey. Wana do'u ya. Okey. Wana do'u. Sorry. Suratul Anbiya ayat 47. Wana do'u. Dan kami adakan. Bracket letakkan. Al-mawazin, neraca al-qista, yang adil. Liyaumi, bagi hari. Al-qiyamah, kiamat. Fala tuzlamu, maka tidak ia dizalimi. Nafsun, akan satu diri. Syai'an, sedikit pun. Wa in kana, dan jika adalah ia. Miskola, setimbang. Habbatin, biji. Min, daripada. Khordalin, sawi. Ataina, telah kami datangkan. Biha, dengannya. Wakafa, dan cukuplah. Bina, kami. Wakafa bina, dan cukuplah kami. Hasibin, yang menghitung. Perkataan hasibin di sini kata jamak, tapi kita tak boleh terjemah jamak sebab yang dimaksudkan kami itu ialah Allah. Jadi dia menggunakan kalimah jamak. Untuk apa? Litazim, iaitu membesarkan. Jadi jangan diterjemah kata-kata jamak. Kata-kata jamak tu kita katakan orang-orang yang menghitung contohnya. Itu tidak boleh kalau seandainya ayat itu berkaitan nama Allah. Jadi wakafa bina, dan cukuplah kami itu Allah. Jadi hasibin, yang menghitung. Macam tu Baik, saya semula wa nada'ul mawazin, dan kami letakkan atau kami adakan al-mawazin, iaitu neraca al-qisti, yang adil. Neraca ataupun timbangan yang adil. Liyaumil qiyamah, bagi hari kiamat atau pada hari kiamat. Jadi dimaksudkan di sini besok pada hari kiamat ada timbangan amal yang tidak boleh nak ditipu.
itulah satu ya timbangan yang paling adil di sisi Allah. Fala tuzlamu nafsun syai'ah, maka tidak ia dizalimi akan satu diri sedikit pun. Kalau di dunia ya banyak perkara-perkara ya pengadilan yang tidak berpuas hati dengan hukuman yang diberikan. Terkadang orang yang teraniaya terus teraniaya, ya orang yang berlaku zalim boleh dapat kebebasan. Jadi terkadang ya di dunia ini banyak ya hukuman-hukuman yang tidak dirasai keadilannya. Tapi di akhirat besok ya, itulah satu keputusan yang paling adil yang tidak dapat nak ditipu sana tipu sini ya. Atau cuba nak buat helah, mana tidak ada. Wa in kana misqala habatin min khardalin, dan jika adalah ia ya setimbang atau seberat biji daripada sawi, walaupun ya amal tadi sekecil biji sawi, ya amal kebaikannya walaupun hanya sekecil biji sawi, atainaha, telah kami datangkan dengannya. Mana Allah akan datangkan dia, mana ditunjukkan walaupun sekecil biji sawi ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya barang siapa yang beramal walaupun hanya sekecil zarrah, sekecil debu, atau di sini saya paling kecil biji sawi, ya akan diperlihatkannya. Sebaliknya ya kejahatannya pun macam tu juga. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, kata Allah, yang menghitung. Bi di situ bi ziyadah. Sebab itu tak perlu diterjemahkan dengan ya. Biasa kalau kafa ni mesti diselangi dengan bi. Wa kafa billah, wa kafa bina. Ya ada bi. Jadi bi itu bi ziyadah, melengkapkan kalimah kafa. Ya. Okey ya, kita tengok pada kedudukan i'rab. Boleh buka ya, buka kedudukan i'rab suratul anbiya ya. Suratul anbiya ya, ayat yang ke-47 ya. Boleh masing-masing boleh buka ya. Suratul anbiya ni yang permulaan ya. Pada buku i'rab tu mula-mula ya 47. Okey, kita boleh mulakan ya. Dah jumpa belum ya? Suratul anbiya. Buka buku i'rab ya. Baik ya, cuba kita teruskan dengan dia punya i'rab. Wa nad'a tu, wa tu dikatakan apa? Istinaf. Ya, istinaf sebagai wa permulaan. Nad'u fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Ya. Dhammah di pada tu. Nad'u ya. Kemudian fa'il pada fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya nahnu. Nahnu mustatir ya, mustatir ya. Fa'il dia, fi'il mesti ada fa'il. Jadi fi'il mesti ada fa'il. Tu ya. Jadi kena cari fa'ilnya. Jadi fa'ilnya nahnu, kami. Tu kami tu. Mustatir ya. Kemudian al-mawazina maf'ul bih mansub bil fathah. Mansub bil fathah, di baris atas dengan fathah ya. Sehingga fi'il ada fa'il, ada maf'ul ya. Jadi fi'ilnya nad'u sekali dengan fa'il, dan maf'ulnya mawazina, maf'ul bih. Al-qista na'at. Macam mana kita nak kenal dia na'at? Alif lam dengan alif lam. Ya, alif lam al-mawazin kan ada alif lam, al-qist pun ada alif lam. Jadi bila alif lam dengan alif lam, dia pun ya mengikutlah ya barisnya. Jadi disebutlah na'at, dia mengikut ya. Liyaumi
Jar wa majrur. Kemudian yaumi jadi apa lagi sebelum ke kiamah? Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al kiamah mudhaf ilaihi. Ya mudhaf ilaihi. Jadi li harfu jar, yaumi majrur, kemudian yaumi mudhaf, al qiyamati mudhaf ilaihi. Setiap kali menyebut mudhaf ilaihi kena sebut mudhaf dulu. Jadi depan dia mudhaf ilaihi qiyamah. Jadi kita kena cari mana mudhafnya. Mudhafnya yaumi. Ya. Fala. Fa tu ataf. Ataf la harfu nafi. Harfu nafi ni huruf tidak, menidakkan. Disebutlah nafi, ya. Tuzlamu fi'il mudhari marfu bid-dhamma. Tuzlamu kan mu tu dhamma. Nafsun jadi apa? Naib fa'il. Kenapa ada naib fa'il? Ya, sebab dia majhul. Kalau yang tak majhul dia fa'il. Macam nadau. Tu nadau tadi awal-awal tu tu fa'il. Ada fa'il. Tapi kalau majhul naib fa'il. Syai'an maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, ya. Maknanya dia punya terbit nak menerangkan apa? Tak ada. Mana sedikit pun tak ada dizalimi. Macam itulah. Ya, diletakkan sebagai maf'ul mutlak namanya. Ya. Sebab itu syai'an baris atas. Syai'an. Maf'ul kan kena baris atas. Jadi kalau fa'il baris depan, naib fa'il baris depan. Ya, tapi kalau maf'ul atau maf'ul bi di baris atas. Ya. Baik, sambung lagi. Wa'in. Waw. Wa ataf. In harfu syarat jazam. Harfu syarat jazam. Maknanya dia kerja dia dua, satu syarat, satu jazam. Syarat ni maknanya ada jawab syarat. Jazam dia menjazamkan fi'il mudhari. Tapi kalau depannya bukan fi'il mudhari, dia kerjanya satu jelah, iaitu syarat saja. Ya, sebab depannya fi'il madi. Kana tu fi'il madi, jadi tak dijazamkan. Tapi kalau depannya fi'il mudhari, contohnya ya'malu, in ya'mal. In ya'mal dia matilah. Sebab depannya fi'il madi, dia tak adalah kerja untuk menjazamkan. Okey. In harfu syarat jazam. Agaknya mana jawab dia dulu? Cuba cari jawab dulu. Cari jawapan dia. Syarat jazam. Mana ada dia punya jawab. Agak-agak ada tak jawapan dia? Ya. Nama pun syarat jazam. Ya. Ataina. Ya, ataina biha. Ya. Boleh? Ataina biha boleh? Ya, jadi jawab ya, madi dengan madi. Ya. Kana madi. Ataina juga madi. Ya, boleh? Dia jadi jawab, ya. Okey, kita sambung ulang balik semula. Kana fi'il madi lagi. Mabni. Batu mabni ya. Fi'il madi mabni bil fathah. Bil fathah. Ya, isim kana wa mustatir. Wa mustatir. Adalah ia, ya. Kana ni dia mempunyai isim dan ada khabar ya. Dia ada isim, ada khabar. Sebab itu kalau lepas kana dan saudara-saudara kana, ya, saudara-saudara kana tu semuanya ada isim, ada khabar. Jadi isim kananya mana? Ya, huwa.
Ya, isim kana huwa mustatir. Mustatir ni tak nampak lah. Kana adalah ia. Ia tu tak nampak. Nah, jadi dalam isim dalam kana tu ada huwa. Jadi miskola jadi apa? Jadi khobar kana. Khobar kana ni mansub. Sebab itu miskola tu baris atas. Ya. Hmm. Kemudian miskola jadi apa lagi? Kepada habatin. Miskola jadi apa? Wahwa mudhof. Habatin mudhofun ilaihi. Ya, mudhofun ilaihi. Tengok, miskola, kenapa dia tak boleh tanwin miskolan? Kenapa dia tak boleh letak tanwin? Cuba jawab. Itu dah masuk tajwid dah tu. Tak ada nak belajar tajwid sini. Ghairu munsharif pula. Miskola tu, kenapa dia tak kolan? Miskolan. Tanwin, kenapa tak letak tanwin? Kenapa tak letak tanwin? Ya. Macam ni. Kenapa tak tanwin kolan tu? Miskolan. Ya, macam kita kata, kanallahu ghafuron rahiman. Kan ada tanwin. Ghafuron rahiman. Ada tanwin. Kenapa miskolan tak ada tanwin? Jadi nampaknya masing-masing tak dapat nak jawab. Ya? Jadi sebenarnya, bila dia jadi mudhof, dia kena buang tanwin dia. Yang boleh tanwin dua-dua na'at. Na'at boleh tanwin dua-dua. Ya? Tapi kalau dia jadi mudhof, kena buang satu barisnya. Dia tak boleh miskolan habbatin. Contohnya macam tu. Tak boleh. Ya? Dia kena buang tanwin dia. Kalau untuk jadi mudhof. Tapi kalau yang kalau dia jadi mudhof bertindih-tindih pun dia tidak boleh ada tanwin kecuali yang akhir sekali. Yang akhir sekali yang dah tak menjadi mudhof lagi, dia boleh letak tanwin. Sebab itu bila miskolah habatin boleh ada tanwin. Sebab habatin tak bersambung lagi kepada perkataan isim lain. Okey. Min hordalin, min harfu jar. Hordalin majrur. Majrur, ya. Majrur bil kasrah. Majrur bil apa? Bil kasrah. Dengan kasrah. Kasrah ni beri bawah lah. Ataina. Atai dulu. Atai. Fi'il. Madi. Mabni. Ba tu makna mabni, ya. Fa fi'il. Mim tu madi. Ba tu mabni. Fi'il madi mabni bis sukun. Bis sukun dengan sukun. Mana sukunnya? Tai. Ya tu yang mati tu. Tai. Tai. Ya kan mati tu. Jadi tu tanda sukun. Kemudian disambung dengan na. Na jadi apa? Fa'il. Jadi setiap fi'il ada fa'il. Jadi fa'ilnya sekarang tu na. Ataina. Tu fa'ilnya. Biha jar wa majrur. Ya. Waqafa waw istinaf. Wa istinaf kafa fi'il madi mabni bil fathah muqaddarah. Bil fathah muqaddarah.
Macam mana muqaddarah dia? Kat mananya? Kat ya dia, kafaya. Asalnya kafaya. Jadi ya tu, ia mu'tal akhir biasa macam tu, dia tak perlu kepada, alif maksurah tu tak perlu kepada letak baris. Jadi cukuplah kepada kafa. Ia sampai kafa. Asalnya kafaya. Sebab itu dia yang dikatakan mabni bil fathah bukan pada fa, pada ya-nya. Tapi ya tak nampak. Bila tak nampak disebut muqaddarah. Ditakdirkan. Muqaddarah tu maknanya ditakdirkan, ya. Baik, sambung lagi bina bi jar zaid. Jar tu zaid. Zaid tu mana? Ziyadah. Tambahan. Zaid itu tambahan, ya. Ba tu memang huruf jar tapi dia hanya sebagai zaid tambahan, ya. Kalau kafa biasa nak ditambah dengan ba. Macam tu. Fa'il. Fa'il kepada mana? Kepada kafa. Cukuplah kami. Ya. Kenapa kafa tak payah letak telah? Ya. Kafa ni ya, dikatakan macam sama dengan fi'il nakis. Seperti contoh kana. Kana fi'il madi juga tapi tak boleh letak telah. Kana adalah ia. Pada fi'il madi itu namanya fi'il nakis, ya. Fi'il yang kurang, ya. Nakis tu maknanya kurang. Hasibin tamyiz, ya. Makna tamyiz apa? Menerangkan yang samar. Menerangkan yang samar. Jadi cukuplah kami. Cukuplah kami apa? Yang menghitung. Itu menerangkan yang samar. Jadi cukup apa? Cukup yang menghitung. Itu namanya tamyiz, ya. Baik, kita tengok pada nahunya pula. Nahu dah, ya. Dia punya sarafnya kita berpandukan kepada kamus, ya. Okey. Kita tengok perkataan yang mula-mula tadi, nad'u. Nad'u dah tentulah fi'il mudhari'. Kalau kita nun tu ganti dengan ya, bunyinya yad'u. Sebab fi'il mudhari' kan kita mulakan dengan ya. Fa'ala yaf'alu, dakhala yadkhulu. Jadi sekarang ni kita nak tahu nad'u ni, ya, apa dia punya asalnya. Ya. Huruf yang sahih kat situ mana? Tak, nun tu nun fi'il. Nun fi'il, nun tu nun fa'il. Dot dengan ain. Ya. Dot dengan ain. Jadi kita nak tahu dot dengan ain ni nak cari dalam kamus. Ya, sudah tentulah tak jumpa dot dengan ain. Jadi kita kena cari mu'tal dia. Ya. Cuba cari mu'tal dia daripada perkataan waw. Sebab mu'tal alif waw ya. Kita ambil perkataan waw. Waw dot ain. Ya. Cuba cari waw. Ya. Perkataan waw. Waw ni lepas apa? Lam, mim, nun, waw, ha. Lepas waw tu carilah. Dah jumpa waw. Ya, carilah ain waw tu. Muka surat apa 468 tu dah waw dah, ya. Kemudian carilah lepas waw dot, lepas dot ain, ya. Jadi baik, siapa jumpa dulu? 471. Cuba buka 471 atas sekali. Eh, 471. Ada tak? Apa perkataan dia? Waw dot ain. Ada tak? 471 yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan bawah.
471 sebelah kanan bawah dia baris yang ke 2468. 2466 ya. 6. Buat tengok baris yang ke-6 tu, 67 tu wa doa ya do'u. Nampak tak? Muka surah 471 sebelah kanan bawah. Bunyinya baris 7, ke-7 daripada bawah. Wa doa 78 lah. Wa doa ya do'u. Wa doa ya do'u wada'an. Ataupun maudi'an pun boleh, maudu'an pun boleh. Jadi kita ambil situ wada'an sajalah. Wa doa ya do'u wada'an. Jadi artinya kita jumpa tadi nado'u. Nado'u tu nun. Ya, nun tukar jadi ya do'u. Sebab fi'il mudhari' kita nak mulakan dengan mula ya. Jadi wa doa ya do'u. Jadi huruf asalnya apa? Wa doa. Jadi dimulakan dengan huruf mu'tal. Huruf mu'tal. Dan nak jadikan fi'il amar, ya, fi'il amar daripada nado'u ni, kita buanglah huruf mudhari'nya nun tu. Matikanlah ain. Ya, dot dengan ain matikan. Apa bunyi? Dot. Jadi dot tu lah fi'il amar. Dot fi'il amar. Ya, nahinya apa? La ta dot. Letak ta la malib dengan ta la ta dot. Ya. Macam tu. Ya. Baik, itu satu. Yang kedua, kita nak mencari perkataan al-qisto. Al-qisto depannya tu. Al-qisto. Macam mana nak cari perkataan asal dia? Qab lagi? Qab sinto. Cuba buka kamus. Bab qab sin. Qab 1. Muka surat apa? 311. Sila buka. 311. Sila buka masing-masing. Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. 4 daripada atas. Kan senang macam tu kalau kita muka surat sama. Ya, yang terhigi-higi tu cepat dapat. Ya. Kalau muka surat lain kan susah, ya, nak mencari-cari. Kan kalau sama muka surat kan senang kita belajar, tak buang masa. Baik, 311 kata sebelah atas. Tengok ya, sebelah kanan. Qab sinto bunyinya qasato. Mudhari'nya yaksutu. Masdarnya qiston. Qiston itu maknanya hak berlaku adil ataupun adil. Biasa aqsatu lebih adil. Macam tu, ya. Okey. Sekarang kita dah jumpa madinya qasato yaksutu qiston. Ya. Jadi yang kita jumpa perkataan tadi ialah ya apa tadi? Ya, al-qisto. Al-qisto. Jadi al-qisto tu ya dengan makna ya adil. Ya. Al-qisto atau dengan makna adil. Jadi qisto tu daripada perkataan apa? Masdar lah, qiston. Qiston tu. Kalau ada alif lam, al-qisto. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin ya. Jadi al-qisto tu masdar tu yang kita jumpa qisto tu. Al-qisto tu. Itu masdar qiston. Ya, al-qisto. Okey. Macam mana nak buat fi'il amar yaksutu? Uksud. Pandang saja dah boleh buat amar. Uksud. Nahi la taksud. La taksud. Ya. Kalau isim fa'ilnya fa'ilun. Qasitun. Qasitun. Kalau isim maf'ulnya maf'ulun. Maksutun. Ya, maksutun. Macam tu kita nak cari. Okey.
Itu satu dah jumpa. Kemudian tengok Quran, perkataan kita jumpa al-mawazin. Ini bukan fi'il ya. Ini isim, al-mawazin. Macam mana kita nak cari kata-kata asal dalam kamus al-mawazin? Apa perkataan nak ambil dulu? Cuba terangkan. Siapa boleh? Perkataan apa yang kita nak cari? Dalam Quran, al-mawazin, kita ambil 3 huruf. Al-mawazin, huruf yang boleh dicari dalam kamus. Apa dia? Wazan. Wazan kan? Mawazin kan daripada wazan. Jadi apa hurufnya? Waw, zainun. Barulah cari perkataan waw. Waw, zainun. Ya. Siapa jumpa sebut cepat-cepat. Ya. Perkataan wazan. Muka surat 468 boleh cari. 468 daripada atas berguna 8 baris ke? Ya. 468. Sebelah kanan. Lebih kurang dalam baris yang ke-8 macam tu daripada atas. Jumpa tak? Wazana. Wazana yazinu. Lagi? Waznan. Wazana yazinu waznan. Jadi mawazin yang kita jumpa perkataan mawazin maknanya daripada perkataan wazan. Ya. Wazan. Jadi maknanya apa? Wazana, timbang, neraca atau timbang. Wazana telah menimbang ia, yazinu ia timbang. Ya, kemudian waznan. Itu timbangan, ya. Jadi perkataan mawazin tu jamak daripada ya waznun. Daripada waznan. Ya, waznun atau waznan, ya. Itu maknanya timbangan, ya. Maka jadilah perkataan jamaknya mawazin, ya. Ataupun mizan. Cuba tengok ke bawah sampai jumpa mizan. Tengok ke bawah sampai jumpa mizanun, jamak dia mawazin. Jumpa tak? Mizan, mizanun jamaknya mawazin. Mana neraca-neraca. Neraca-neraca. Ya. Jadi yang kita jumpa perkataan ya mawazin itu daripada asal madinya wazana. Okey. Kita ambil balik kepada wazana tadi yazinu, macam mana amar dia? Yazinu. Jadi tak bunyi. Jadilah tak bunyi. Matikan nun, tambah alif, langsung tak bunyi. Ya. Jadi sekarang ni, kalau macam ni punya kes, ya matikan nun, ya kemudian tak ada tambah alif sebab za itu dah bunyi. Jadi bunyikanlah zin. Zin sajalah, tak adalah tambah alif. Jadi bunyilah zin. Ya, zin tu timbanglah oleh engkau. Kalau fi'il nahinya la tazin. Ikut je lah. Zin la tazin. Macam tu. Ya. Zin la tazin. Kan jadi tu. Ya. Okey. Ya, kita cari perkataan lagi. Ya. Perkataan lagi yang tak semesti kita mesti nak cari fi'il ya. Daripada isim pun kita boleh cari ya. Apa dia? Hasibin. Oh ya. Hasibin daripada perkataan apa? Madi dia. Hasabah ke hasibah? Cuba tengok betul-betul. Muka surat apa tu? Kamus muka surat apa?
72. Dengar tu semua, 72 sebelah kiri. Dia tak mau bunyi hasabah, dia bunyi apa? Hasibah. Hasibah, yahsibu, lagi hisbanan. Ada juga hasabah, yahsubu, hisaban. Hisaban. Jadi kita lebih ambil kepada hasibah dengan makna mengira, menyangka ya. Kalau hasabah dengan makna hisab. Jadi kita sekarang ni makna menyangka ke makna hitung? Tak, yang hasibin. Mira. Hitung. Jadi hitung kita ambil hasabah. Hasabah, yahsubu, hisaban. Macam mana fi'il amarnya? Kalau yahsubu. Kalau fi'il amar yahsubu, macam mana fi'il amar dia? Yahsubu. Kalau sup, yahsubu. Yahsubu kan sup. Jadi sup. Sup. Tapi kalau bunyi yahsibu, sip. Jadi bunyi apa? Amarnya sip. Ihsib. Kalau bawah bunyi ihsib. Kalau depan bunyi uhsub. Ya. Fi'il mudhari'nya bunyi apa? Kalau bunyi depan yahsubu, macam yang asaba yahsubu tu, yahsubu. Fi'il amarnya tentulah bunyinya uhsub. Kalau yang atas yahsibu, ya, maka dia akan bunyi ihsib. Ihsib. Dia ikut baris mudhari'nya. Ya. Okey, ya. Lagi satu dalam ayat yang kita baca tadi adalah perkataan miskola. Miskola, apa nak ambil perkataan tiga dia? Mana boleh? Tiga. Sa, kof, lam. Tiga hurufnya sa, kof, lam. Alif tu itu masdar tambahan ya. Jadi sa, kof, lam. Cuba ambil alif batasa. Alif batasa. Jadi lepas bata, lepas tasa. Jadi sa, kof. Cuba cari. Lepas alif bata, tasa kan ni. Sa, kof. Macam tu. Jumpa tak sa, kof? Siapa jumpa dulu? Sa, kof. Kemudian lam. Cuba cari. Sa, kof, lam. Muka surat 51. Muka surat 51 tengah-tengah. Yang dalam bracket ya, pandang ada dalam bracket. Itulah dia punya madhi mudhari' masdar ya, dalam bracket. Jumpa tak? 51. Sebelah kiri. Tengah-tengah. Tengah-tengah jumpa? Jumpa tak yang lain? Jumpa kan? Sakula bukan sakola ya. Sakula. Sakula mudhari'nya yaskulu. Masdarnya sikolan. Sikolan. Itu dia punya masdar. Cuba kita tengok yang berbunyi miskol. Cuba ke bawah tengok yang bunyi miskola. Ada miskolon kan? Miskolon tu miskola lah tu. Itu mana ya? Setimbang, seberat. Ya. Miskol. Jadi nak cari perkataan miskol ni kena cari tiga hurufnya sakola. Jadi sakula, yaskulu, sikolan. Okey, maknanya ialah berat. Kalau mudhari'nya yaskulu, macam mana amarnya? Uskul. Okey, nahinya la taskul. Ya. La taskul.
Isim fa'ilnya fa'ilun. Sakilun. Isim maf'ulnya maskulun. Maskulun, ya. Okey, itu dah betul lah tu. Ya. Dan perlu diketahui juga ada perkataan yang dia memang terbitnya 4 huruf. Di lahir-lahir biasanya 3 huruf. Lahir dia daripada 3 huruf jadi 4. Ada yang lahir dia terus 4. Dia tak daripada 3. Tapi hurufnya lain-lain. Kalau 3 biasanya hurufnya ya daripada 4 ada penambahan alif. Jadi alif buang jadi 3. Jadi kalau 4 huruf ni hurufnya lain-lain. Ya, lain-lain. Contohnya macam perkataan khordalin. Jumpa tak khordalin? Ya. Khordalin ni huruf yang semuanya lain-lain. Khorodalam. Macam perkataan lain yang 4 huruf ni zalzalah. Iza zulzilati. Iza zulzilati zalzalah. Ya, perkataan zailam ya, tu semua lain-lain. Tak boleh dibuang. Kalau dibuang satu lam dah tak bunyi lagi zalzalah. Itu perkataan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu 4 huruf lahirnya tu. Ya. Tapi tak banyak macam mana yang 3. Yang 3 ni lahir 3 ni banyak ya daripada yang 4. Okey, satu lagi perkara yang perlu dicari, cuba perkataan kafa. Ni kita nak tengok kafa. Cari dalam kamus perkataan kafa. Apa hurufnya? Hurufnya apa? Kalau kafa. Kaf. Kafa. Alif. Cuba dicari fa, kof, kaf. Fa, kof, kaf. Ya, kaf. Kemudian jom cari perkataan kafa. Ya. Fa, kof, kaf. Kafa. Ya. Apa dia punya masdar kafa? Kita nak cari situ. Ya. Tengok muka surat 349. Sebelah bawah agak baris yang ke 7 ke, ya, 7 ke 8. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Daripada bawah kiri ya, kiri. Ya. Tengok. Kafa mudhari'nya apa? Dah jumpa belum? Muka surat 349. Kafa mudhari'nya apa? Yakfi. Jumpa tak? Daripada bawah tu muka surat baris 10. Kafa yakfi, masdarnya apa? Kifayah. Ya. Yang kita sebut fardu kifayah. Daripada perkataan kafa. Ya. Datangilah kifayah tu, fardu kifayah. Ya. Kifayah. Jadi madinya kafa, mudhari'nya apa? Yakfi. Yakfi, masdarnya kifayah. Kifayah, ya. Kemudian kita tengok bawah. Ni ada echo pula ni. Bunyi bereko. Tak tahu siapa punya mic ni. Terganggu. Baik ya, tengok bawah dia. Kafa billahi syahida. Biasa kita jumpa wa kafa billahi syahida, ya. Wa kafa billahi syahida, ya. Kemudian itu perkataan yang biasa jumpa, cukuplah Allah yang jadi saksi. Kemudian tengok bawah-bawah sikit ada bunyi kifayah. Bawah lagi sikit, tengok bawah kifayah. Cukup, ya, yang cukup, yang pada. Agak-agak kita jadikan fi'il amar macam mana kalau dah jumpa yakfi. Macam mana fi'il amar? Yakfi. Macam mana fi'il amarnya? Fi'il amar dia apa?
Ikfi. 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 Ya. Ejaan ni macam mana agak-agak kalau ikfi? Tak ada ya. Ya, ikfi. Kafa, yakfi, ikfi. Kafa, yakfi, ikfi. Kafa, yakfi, ikfi. Sekejap ya, kafa, yakfi, ikfi. Nak buang ekor dulu. Dia berekor-ekor bunyi dia. Sekejap ya. Okey. Kafa, yakfi, ikfi. Ya. Baik. Kalau nahinya? La takfi. Ya. Okey, dapat. Alhamdulillah. Ya, kita cari lagi. Ya. Perkataan lagi yang lain pula. Ya. Kita sambung sikit lagi terjemahan ya, terjemahan dulu. Ayat yang ke-48. Walaqad dan demi sesungguhnya. Dan demi sesungguhnya. Ataina telah kami berikan Musa akan Musa. Telah kami berikan akan Musa wa Harun dan Harun Al-Furqan, pembeza. Wadiaan dan keterangan. Wazikro dan peringatan. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, sama semula. Walaqad ataina Musa wa Harun. Dan demi sungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, iaitu akan Al-Furqan. Ini pembeza. Al-Furqan ni dalam kitab Taurat ada Furqan ya, dalam kitab Injil pun ada Furqan. Dalam Quran pun ada Furqan. Sampai surah dalam Quran nama surah Al-Furqan. Ya. Furqan ini ialah membezakan yang hak dengan yang batil. Ya, mana hak, mana yang batil. Ya, itulah dikatakan Furqan. Ya, mana pembeza. Ya. Mana hak, mana batil. Ya. Mana halal, mana haram. Ya. Itu dikatakan sebagai Furqan. Ya. Jadi Musa dan Harun, Allah telah memberikan Al-Furqan, wadiya, ya, dan juga keterangan. Ya. Mana dalam dalam Taurat itu terkandunglah ya Furqan, iaitu pembeza hak yang benar dengan yang batil, halal dan haram, dan juga sebagai diyaan, penerangan. Wa zikra, dan juga peringatan lil muttaqin. Peringatan ni ataupun pengajaran untuk lil muttaqin ni, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Okey, satu lagi perkataan yang kita selalu jumpa iaitu perkataan takwa. Muttaqin, takwa. Ya. Jadi perkataan ni biasa kita jumpa, tapi tak pernah kita mencari dalam kedudukan sorofnya. Ya. Agak-agak apa huruf ni, 3 huruf dia yang kita sebut takwa, ya.
yang kita sebut muttaqin, ya. Apa agak-agaknya huruf, ya, dalam kamus yang kita boleh cari? 3 huruf, ya. Apa dia 3 hurufnya? Cari perkataan, ya, waw, qaf, ya. Ya, cuba cari perkataan waw, qaf, ya. Waw tu tengok yang tadi akhir, ya, akhir kamus, ya, akhir kamus kan ada waw. Lepas jumpa waw cari qaf, ya. Lepas jumpa waw cari qaf. Jadi lepas qaf, ya, ada tak? Waw, mana qaf, ya, ya. Okey, siapa jumpa? Tak jumpa juga. Tak jumpa tak apa. Cari lagi, ya. 4 7 apa? 4 7 5 4 7 3. Okey. 4 7 3 perkataan dia waqa, yaki, itu wafa ke waqa tu wafa. 73 cari qaf. Cari qaf, ya. Waw, qaf, ya. Waw, qaf, ya. Jumpa tak? Siapa jumpa? Muka surat 475 bawah. 475 kata di bawah, iaitu sebelah kanan, ya. Sebelah kanan, ya. Okey. Waqa, daripada 475, daripada bawah 2 4 6 8, 8 baris 8. Waqa, yaki, wiqayah, ya. Jadi yang kita baca takwa ni adalah berasal daripada perkataan waqa. Waqa makna telah memelihara. Yaki, ia memelihara. Wiqayah, pemeliharaan. Macam selalu dalam Arab disebut nun wiqayah, ingat tak? Nun wiqayah. Dari sebutan wiqayah tu daripada waqa, ya. Jadi tengok ke bawah sikit kita jumpa perkataan takwa. Bawah sekali. Jadi perkataan takwa ini berasal daripada waqa. Ya, daripada perkataan waqa, ya. Datanglah perkataan takwa, ya. Takwa. Jadi makna takwa ni adalah maknanya takut, ya. Takut ni takut kepada Allah, yang berasal daripada makna waqa, makna memelihara. Jadi orang yang bertakwa tu orang yang memelihara diri, ya. Orang yang memelihara diri, ya. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah, ya. Dan kalau biasa untuk orang beriman dalam terjemahan kita katakan, bahasakan kita takwalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah olehmu kepada Allah. Kita terjemahlah makna takwa. Tapi kalau kepada orang-orang kafir, ya, kita terjemahkan takut. Ya, terjemahkan takutlah olehmu kepada Allah. Kalau kepada orang kafir lah. Kalau selain daripada orang kafir, contohnya perkataan dalam Quran, ittaqun nar. Ya, wattaqun nar contohnya. Wattaqu daripada perkataan takwa. Jadi di situ maknanya dan peliharalah olehmu, ya, daripada neraka. Ya, jadi makna di situ makna peliharalah olehmu atau takut olehmu akan api neraka. Ya. Atau terjemahkan takut, dan takutlah olehmu akan api neraka. Jadi sesuaikanlah makna, ya. Okeylah, kita ambil semula perkataan waqa, yaki, wiqayah. Wiqayah ni masdar. Apa amarnya kalau yaki? Amar dia. Nanti, ya, saya buka balik. Saya tutup tu.
Salih. Apa makna makna pula amar. Apa makna amar, apa sebutan amar pada yaki? Macam mana nak buat fi'il amar? Nanti tambah alif. Langsung tak bunyi. nak tambah alif tak? Nak tambah alif tak? Ya hidup. Ya kena buang, bukan hidup je. Ya tu kena buang. Ya tu mudhari'. Ya tu mudhari' kena buang. Ya yang awal tu, ya mudhari', bukan ya. Mana datang waw? Itu madi. Yang mudhari' tu kita nak buat fi'il amar. Jadi okey, begini dengar ya. Begini. Ya di awal tu ya apa? Mudhari'. Ya mudhari' buang. Ya akhir ya apa? Ya akhir. Ya mu'tal. Ya huruf mu'tal. Ya huruf mu'tal. Jadi huruf mu'tal tu bila fi'il amar kena buang. Tinggal huruf apa yang sahih? Qaf. Qaf tu baris apa? Cuba bunyikan. Ki lah tu fi'il amarnya. Hari-hari baca waqina azabannar, waqi. Ki tu kan fi'il amar tu. Ya. Hari-hari baca waqina azabannar. Kena ambil vaksin lagi tu. Qaf bawaki. Qaf bawaki. Qaf bawaki. Qaf bawaki tak ada ya. Ya buang. Ya tu mu'tal. Selalu kan kita baca waqina. Na tu kan akan kami. Tambah na tu akan kami. Waqina dan peliharalah oleh engkau. Wa tu dan. Ki tu peliharalah oleh engkau tu fi'il amar. Na akan kami. Dan peliharalah oleh engkau akan kami azabannar, dari azab neraka. Ya. Okey, dah dapat pun fi'il amar. Kalau nahi? Kalau ki? Ada pula bunyi-bunyi tak pula. La taki je, taki tak ada tak je. La taki. Ya. La taki. Itulah perkataan yang biasa kita sebut takwa-takwa. Jadi daripada perkataan waqo. Ya, waqo, yaki, wikoyah. Mana pelihara. Pelihara diri. Jaga diri. Ya. Si Pulan tu dia suruh pelihara cikgu lah contohnya. Pulan tu. Memelihara. Macam contoh kita memelihara si Polan. Ibaratnya macam itulah. Kalau tak faham memelihara siapa? Macam tu. Okey, alhamdulillah kita dapat gunakan kamus tadi. Kemudian kalau rajin sambunglah sampai ayat 57 57 perkataan mudbirin. Tapi hari tu ada ke latihan-latihan lagi? Ada banyak ke? Tak apa, zikra kita masukkan dekat akan datang. Zikra mubarakun tu, mubarakun gariskan.
Cari perkataan mubarakun daripada apa? Munkirun. 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 Cari daripada apa? Rusdahu. Ayat yang ke-51. Rusda. Rusda. Rusda bukan hu ya. Rusda. Itu cari daripada asal perkataan rusda. Rusda. Satu lagi daripada ayat 52. Perkataan akifun. Cari perkataan akifun. 52. Akifun. Satu lagi, laibin. 55. Ujung-ujung tu. Laibin. Laibin tu. Jadi tengok pada cari di kamus asal perkataan dia 3 huruf tu. Ya. 3 huruf, cari madhi, mudhari dan masdar dia, kemudian buat amar dan nahi. Amar nahi itu penting. Ya. Dah jumpa mudhari, cari buat amar dan nahi. Dalam kamus dia bagi 3. Madhi, mudhari, masdar. Buat penambahan amar dan nahi. Ya. Baik, sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung semula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah. Okey semua, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Sama. Okey. Waalaikumsalam. Okey, saya undur diri dulu. Kalau ada bincang-bincang, bincanglah ya. Okey.